Okey, Assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Salam dengar Dengar, madam. madam. Alright. Ni tak ada soalan dah? Ada 3 soalan je ke? Yang lain tak ada soalan? Ada? Tak ada? Okey. Oh, sebelum tu saya nak tanya, ada tak yang kena quarantine? Ada yang kena quarantine ke? Ada. Bang, angkat tangan sikit. Siapa? Angkat tangan. Nasihah. Nasihah. Okey, lagi? Ada lagi? Nurin. Nurin. Oh, ramai juga korang ni. Quarantine kat mana? Kat rumah, madam. Oh, kat rumah? Memang ada dekat rumah ke ataupun kena balik rumah? Hari tu close contact, so tak boleh nak balik college. Oh, okey. Lagi? Siapa? Saya kat college. Kat college. Syah duduk kat mana? Block D. Dekat mana? BT? Dewan? Block D. Oh, positif ke? Roommate saya close yang contact? positif. Oh, Close contact. so awak tak ada lah. Tak ada kot. Simptom ada apa-apa tak? Simptom? Tak ada. Okay. Alright, so yang Syah device nanti ni ya, jaga-jaga SOP. Allah Akbar. Okay. So, okay, kita tengok soalan. Okay. Okay, Nisa minta bincang soalan 3D. Okay, boleh tak saya tahu awak punya naming, awak bagi naming macam mana? Sebab boleh saya betulkan. Naming awak apa? Nisa? Madam, itu Alia tanya tapi saya tolong tanyakan. Okay, Alia. Tang mana? Bagi nama-nama. Saya dapat bagi nama kat dia, nama parent je. Okay. Lepas tu, apa problemnya? Yang nama isopropil tu tak tahu. Apa dia? Awak tak tahu numbering ke? Awak tak tahu nama substituent? Nama benda tu. Nama substituent tu. Yang belah mana? Yang isopropil tu. Oh, okay. So kalau nampak cabang macam ekor ikan tu, okay, so itu adalah iso lah. Okay, so itu iso. Ni nampak cabang macam ni? So ini adalah iso. Okay, ada berapa karbon dekat sini? So ada 1, 2, 3. Okay, so kalau 3, nampak bentuk cabang? Iso, 3 karbon propil. So isopropil. Okay, and then tips untuk numbering untuk cyclo, kita start nombor 1 mesti dekat substituent. Okay, carbon yang ada substituent. Dan kalaulah ada 2 carbon, okay, kalau ada 2 substituent, contohnya macam ni. Ya, ada 2 substituent. Satu sini, satu ni. So this one is methyl, ni adalah ethyl. Okay, so bila nak numbering, okay, kita ada 2 cara nak numbering dari kiri ke kanan. 1, 2, 1, 2, 3 ataupun dari kanan ke kiri. 1, 2, 3. Okay, so nak numbering macam mana? Okay, so tips untuk 2 substituent untuk cyclo structure, okay, untuk cyclo, tips dia ialah awak numbering nombor 1 tengok alphabet. Okay. So tengok alphabet. Ada 2 substituent kan. So tengok alphabet. So kita akan ambil siapa? Kita akan ambil E ni yang jadi nombor 1. So numbering kita ialah inilah 1, 2, 3. Okay. Tu kalau 2 substituent. Kalau macam soalan ni,
3 substituent. So korang pilih carbon mana yang banyak substituent. So yang banyak substituent ialah carbon belah kiri. So ni start nombor 1. 1, 2, 3. Okay? Alright, Nisa. Okay, and then seterusnya soalan E. Soalan E siapa tanya? Nasihah. Nasihah bagi soal jawapan apa? Saya punya sama tapi yang depan tu numbering saya macam pelik. Numbering kan? Awak mesti numbering ni 1 etil 3, 4, 5. Ha. Betul? Cuba awak kira kalau 1, kemudian 3, 4, 5. Cuba tambah set of local dia. Awak akan dapat nombornya ialah 4, 8, 13. Betul? 13. Okay, so bila kita nampak untuk cyclic yang ada banyak substituent, awak start dengan substituent yang dekat-dekat, carbon yang dekat-dekat dengan substituent. Okay, kalau tengok belah kiri ni dia jauh daripada substituent lain. Ni. Okay, yang belah kiri ni adalah ethyl sebab 2 carbon. So dia jauh daripada yang lain. So bila dia jauh daripada yang lain, awak akan dapat location dia lebih jauh lah. So start dengan yang dekat-dekat substituent lain. So ni lah 1, 2, 3, 5. So bila 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, awak akan dapat 11. Oh? Okay, so numbering lah. Problemnya ialah dekat numbering. Boleh Nasihah? Boleh madam. Okay. Okay. And then lastly 5B. Okay, question 5B. Okay, Nisa. Ni Nisa ke Alia juga ni? Siapa yang tanya ni? Saya. Boleh tak bagi nama? Apa awak namakan dia? Saya buat sama macam madam, cuma saya tak ada kurungan. Saya letak 3, 1, cyclo macam tu. So etil. Kloroetil. Yes. Tak ada kurungan. Tak ada kurungan. Okay. Kurungan itu perlu sebab apa? Nak bezakan. Okay, nak bezakan siapa? Okay, so kita tengok kita ada parent. Parent kita ini, so ni ialah cyclopentane. Ni parent. Okay, cyclopentane ini dia ada substituent. Substituent dia ada 3 sebab ada 3 cabang. Yang pertama methyl, yang kedua bromo dan yang ketiga ethyl. So ethyl tu dekat mana? Sini. Carbon 1, 2. Ada 2 carbon kat sini. So dia ada ethyl. Okay, so ni ethyl. Dan ethyl ini ada ethyl ini ada substituent lagi. Dia ada anak. Anak dia siapa? Anaknya ialah kloro. Okay, so nombor berapa? Okay, kloro ini adalah anak yang nombor berapa? So kita tengok position of chlorine. So dekat sini awak kena numbering macam ethyl ini adalah parent. So nak numbering, tengok ethyl ni dekat dengan parent dia. Parent ethyl siapa? Parent ethyl cyclopentane. Maka kita start numbering dari sini. 1, 2. Okay. Chloroethyl. So kita akan dapat chloroethyl. So namanya akan jadi 1-chloroethyl. Okay, kenapa kita kurungkan? Sebab kita nak bezakan ethyl ini yang dah ada substituent dengan yang lain. Okay, macam tu. So mesti kurungkan. Sebab ini kita panggil konsep dia ialah
substituent in substituent. Okay, boleh? Okay, dapat tak? Dapat madam. Terima kasih. Alright. Okay. So yang lain ada lagi soalan? Madam, ada 1B dengan 5A. 1B dengan 5A. 5A. 1B. Okay, 1B. Ni betul cyclo juga ni. Awak bagi jawapan apa? Saya punya 1 cyclohexane, 3 methyl cyclopentane. 1? 1 cyclohexane, 3 methyl cyclopentane. Sen 3 methyl cyclopentane. Okay. Dia kalau dekat sini kita ada satu straight chain. Satu straight chain kat mana sini? Okay. Satu lagi kita ada dua lagi ialah cyclic. So this one is cyclic. Yang ini pun cyclic. Maksudnya dia ada 3 benda berbeza. Okay. So awak kena pilih yang mana satu. Awak nak pilih methyl ke? Pilih methyl ke? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3 yang jadi parent. Okay. So dekat sini awak pilih yang paling besar sebagai parent. Yang paling besar dekat sini adakah methyl? Methyl ada berapa karbon? Methyl ada berapa karbon? 1. Satu. So ada satu. So kita tak boleh pilih dia sebagai parent. So hilangkan. Okay. So antara cyclic nombor 2 dengan cyclic nombor 3. Okay. Mana satu yang lagi besar? Yang tengah ke yang kanan? Nombor 2 madam. Kuat sikit, tak dengar lah. Awak kau tak jawab, saya rasa macam line saya problem. Nombor 2 madam. Yes. So nombor 2 sebab dia ada 6 karbon. So kita akan pilih parent. Yang ini akan jadi parent. Okay. So inilah parent dia. Apa parent dia? Parent dia adalah Cyclohexane. So dia yang akan jadi parent, bukan cyclopentane. Okay. Kalau awak pilih cyclopentane ni jadi substituent, jadi parent, M ini akan jadi substituent kepada ini. Tak boleh gitu. Okay. Nampak tak? Okay, so this one is parent. Okay, macam saya cakap tadi, kalau ada 2 substituent, tengok huruf. Okay, so substituent dia ada 2. So satu M, satu C, which is cyclo. So nombor 1 kat mana? Nombor 1 yang dekat C. So 1, sini 3. Tu je. Senang je. Okay. So ni soalan apa? Soalan number 1B. Okay. Alia? Okay madam, thank you. Okay. Lagi satu apa? Lagi satu 5A, 5A. 5A. Okay, awak bagi jawapan apa? Oh, ya. 5A ni saya salah bagi nama. 5A ni ialah 2-chloro 5-methyl heptane. Bukan 4, 5. Okay madam, thank you. Alright. Okay, ada lagi? Ada lagi tak? Okay, so saya assume tak ada.
Okay, sekarang ni kita akan buat soalan ini. Extra question. Okay, sila salin. Dah siap salin, angkat tangan. Dah salin, angkat tangan. Okay. Yang lelaki tak angkat tangan pun. Salin ke tak? Tengah salin madam. Okay. Okay, so kita tengok soalan ini. Okay, the following name is incorrect. 2-isopropyl butane. So dia ada 2-isopropyl butane. Suggest a correct name and give a reason. Soalan macam ni selalu dia bagi 3 markah. Okay, 3 marks. Okay, so apa yang kita kena buat? First step ialah step yang pertama, draw dulu structure. Okay, so draw dulu structure yang dia bagi. So dia kata 2-isopropyl butane. Bila 2-isopropyl butane, so lukislah. Kita ada 4 carbon. Okay, jangan buat cara saya sebab saya dah tahu cara nak lukis. Awak buat C dulu, okay? Saya dah tahu dah kat mana. Okay, so dekat sini dah dapat 1 markah. Okay, draw. Okay, and then suggest a correct name. So macam mana nak suggest a correct name? So kita namakan semula. Apa yang kita buat? Kita buat step by step. Kita choose parent chain. So parent chain kita mesti tengok dari hujung ke hujung. So kita ada berapa hujung? 4. 1, 2, 3, 4. So kena tengok semua tempat. Kita ada 4. Okay, butane. Kita ada sini 4. Bawah 4. Okay. Dari hujung kiri ke bawah kanan pun 4. Okay. Lagi kita tengok dari atas ke kiri. Kita ada 5. Okay. Dari atas ke kanan pun ada 5. So, the longest carbon chain sebenarnya berapa? 5 ke 4? 5 madam. Yes, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so parentnya akan jadi pentane. Alright, okay, and then numbering daripada mana? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas. So dekatkan dengan dari substituent. So kita tengok dari bawah yang lebih dekat. So kita ada namanya ialah 2,3-dimethyl pentane. Okay. And then apa yang kita tengok kat sini? Apa beza antara nama yang incorrect ni dengan nama yang kita suggest? Kat mana yang paling obvious sekali? Step bila yang paling obvious?
step dia ialah yang paling obvious. Yes, pilih parent chain. Okay, so pilih parent chain, kena ingat when choosing parent chain, ini rules yang hari tu kita belajar. Choosing parent chains is must be longest carbon chain and more substituent. Okay, so dekat sini kita obviously kita nampak reasonnya ialah when choosing parent chain. So, reason dia awak tengok step dia tadi. So, parent chain must be longest carbon chain. So ni reason dia. So dah dapat berapa markah? 1 markah. Nama dia 1 markah. Name. Dan yang ketiga ialah reason. 1 markah. Okay. So ni example 1. Example 2. Example 2. Okay. Soalan dia sama tapi dia punya structure berbeza. Okay, sekarang ni saya nak awak tulis nama structure dan lukis. Lukis terus. Dah lukis, cuba suggest a correct name. Dah suggest correct name, angkat tangan. Lukis and suggest correct name. And kalau ada reason, tulis reason dulu lah. Dah siap angkat tangan. Tidak? Okay. Dah ke belum? Alright. So, kita lukiskan structure. So, this one is 3-isopropyl. So, 3-isopropyl. So, 1, 2, 3. Pentene. Okay, and then, so this one 1 markah. Okay, and then yang kedua, nama dia apa? So, pilih longest carbon chain. Okay, so longest carbon chain ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Pun 5 juga, betul? So, adakah berbeza dari segi longest chain? Parent dia still apa? Parent dia still pentene. Okay. But apa beza tadi? Bezanya ialah okay. Kalau dari kiri ke kanan, okay, parent substituent dia ada berapa? Substituent dia ada 1 je. Yang keluar daripada dia 1 cabang je. Okay. But when we choosing from left to bottom, bawah ni, so kita nampak yang keluar daripada dia ada 2 cabang, iaitu
Satu CH3, satu lagi CH2, CH3. Okay, CH3, satu lagi CH2, CH3. So ada berapa substituent? Ada 2 substituent. Okay, so kita tengok balik ni. When choosing parent chain, kita bukan sahaja tengok longest carbon chain. Okay, tapi kita tengok yang with more substituent. Okay, so nama dia apa? So namanya akan jadi ni E, ni M. So 1, 2, 3. So 3 ethyl, 2 methyl pentane. This one satu markah. Reason dia apa? Parent chain must be longest carbon chain with more substituent. So ni reason dia. So this one satu markah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Hello, korang ada soalan tak? Ada madam. Tak ada. Okay. So, awak punya factor tu, reason dia boleh jadi when choosing parent chain ataupun when numbering parent chain. Ataupun boleh jadi cara tulis nama. Tapi yang ni jarang lah. So selalunya numbering parent chain dan choosing parent chain. Okay. So ni homework. Tolong salin. Ayat sama tapi dia punya parent dia berbeza. So yang ni saya nak awak submit dalam Telegram. Okay, so homeworknya ini esok kita bincang. Okay, dah. Untuk naming ada problem tak? Ada yang nak tanya apa-apa lain? Ada? Tak ada? Tak ada madam. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, so nomenclature done. So nomenclature of alkene is done. So settle. Okay, so ni kerja rumah nanti hantar dekat Telegram. Okay, seterusnya saya nak masuk terus ini. Sebab insya-Allah minggu depan akan ada UPS. Okay, UPS 2 kita akan masuk chapter 1 and chapter 2. So chapter 2 ni akan masuk nanti UPS minggu depan. So nanti saya bagi tahu tarikhnya bila. Okay. Alright, so saya teruskan. Okay, so unit 2.3 sources of alkenes. So alkenes ni kita boleh dapat bila kita gali petroleum. Selalunya dekat pelantar minyak lah. Okay, so dekat alkenes ni ada datang dalam dua bentuk. Yang pertama natural gas dalam bentuk gas dan yang kedua minyak. Okay, selalu gas ni methane, ethane, propane and butane. And then kalau minyak selalunya ialah alkenes dalam bentuk liquid and other hydrocarbon. Okay, so itu ialah unit 2.3. Now kita nak tengok unit 2.4 physical properties. So physical properties ialah sifat-sifat yang kita boleh nampak. Okay, kejap ya, saya kena charge. Okay,
so sifat-sifat ini kita boleh nampak. So secara fizikalnya, so selalunya kita akan bincang tentang apa? Boiling points. Dan yang kedua ialah solubility. So untuk silibus awak dua benda ni je. Okay. Alright, so first of all, hari ni kita akan bincang konsep of boiling point. Okay. Ready? Dah ready belum? Ni korang dah belajar ke belum buat test PM? Pernah belajar tak? Boiling point. Saya ingat. Pernah madam tapi dah lupa lah. Dah lupa. Ni kita ulang balik lah kan? Okay. So, boiling point, okay, boiling point ialah perubahan daripada liquid to gas. Okay. Kita masak air and then bila panas kita akan nampak buih-buih. Okay. So dia mendidih, so dia akan jadi buih-buih, menggelegak. Kenapa kita nampak menggelegak? Sebab kita nampak buih-buih tu dari bawah ke atas. Itu baru kita nampak menggelegak. Okay. Kenapa ada buih-buih tu? Sebab liquid tadi dah jadi gas. Okay. So, kena faham. Okay. Kena faham dalam molekul liquid, so ROH tu ialah alkohol. Tapi ni konsep dia sama je. Okay. So ROH tu ialah, kita assume kat sini ialah hidrokarbon lah. Okay. So, kita ada molekul alkohol. Okay, kita ada molekul ni. Okay, kita ada molekul dua ni. Okay, dan antara dua molekul, antara dua molekul ni, okay, kita ada ikatan antara molekul. Okay, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil apa? Kita panggil intermolecular forces. Ini kita panggil intermolecular forces, antara molekul. Ikatan antara molekul. Saya label sebagai IMF lah. Senang nak cerita. Okay. So, yang pegang dia ialah intermolecular force. Okay. Alamak, lagging Okay, dengar tak? Dengar memang. Alright. Dengar. Okay. Alright, so kita ada intermolecular forces yang pegang antara molekul. So apa yang berlaku dekat sini ialah bila kita ada solution ataupun liquid, okay, and then kita boilkan, kita panaskan. Panaskan. Bila panaskan, setiap molekul ini dia ada kinetic energy. Kita tahu kalau dia solid pun molekul dia vibrate. Okay, vibrate dekat dia punya tempat. Okay, so what happen, okay, when we supply heat means that kita supply energy. Bila supply energy, kinetic energy bagi all the molecules will increase. Okay, daripada vibration dia slow, tiba-tiba dapat kinetic energy, so dia lagi kuat. Okay, so vibrationnya akan increase. Okay, bila vibration increase, tadi antara molekul tu kan ada pegangan antara, kita ada ikatan kan, intermolecular forces. Tapi bila vibration, bila vibrate, so lama-lama dia bergerak, dia dah tak duduk setempat. What happen dekat sini ialah intermolecular forces ini akan break. So dia break satu. Okay, and then lagi satu dia akan break sini satu. Bila break, apa yang terjadi? Tadi dia dah vibrate. So bila vibrate, what happen? Dan ikatan molecular forces pula ni break. Okay, dia break. Okay, dia break. Apa yang berlaku ialah
molekul ini at the end akan terlepas ke atas. Macam ni. Okay, kenapa? Sebab intermolecular forces dah tak ada. Tu konsep dia. Okay, tapi sekarang ni, kalaulah kita perlukan, kita ada intermolecular forces, bila kita break intermolecular forces, kenapa boiling point itu ada variety? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Okay, kenapa alkohol boiling point dia rendah je? Boiling point dia rendah je. Senang je nak meruap. Ada compound susah nak meruap. Okay, air 100 degree. Tapi kalau benda lain temperature dia lagi tinggi. Macam tu. Okay, so kenapa ada macam tu? Because dekat sini bila ikatan antara molecular forces ini stronger, okay, dia punya ikatan molecular force is strong, energy yang kita perlukan untuk break intermolecular force makin banyak ke sikit kalau intermolecular forces tinggi? Stronger. Energy yang dia perlukan makin banyak ke lagi sikit? Banyak. Banyak. So bila lagi banyak, maksudnya kita kena panaskan lagi lama, betul tak? Bila panaskan lagi lama, temperature pun increase. Bila temperature increase, boiling point pun akan increase. Right? So, kita boleh concludekan dekat sini. Okay. When intermolecular forces is stronger, okay, strength increase, energy needed to break intermolecular forces is larger. Therefore, boiling point is higher. Okay, but apa faktor yang mempengaruhi intermolecular forces punya strength? So, faktornya apa? Okay, so factors that affect strength of intermolecular forces ada satu, iaitu apa kita panggil surface contact area. Okay. Faktor dia apa? Faktor dia ini, surface contact area. Okay. Surface contact area ini pula depends on dua benda, iaitu molecular weight satu lagi branching. Okay, boleh dapat tak? Factors that affect strength of intermolecular force, surface contact area, iaitu molecular weight dan branching. Okay. So intermolecular forces ni kena ingat ada dua tau. Okay. Yang pertama hydrogen bond, yang kedua van der Waals. Tapi hydrogen bond dalam alkene tak ada. Alkene tak ada hydrogen bond, dia ada van der Waals sahaja. Okay, ini kita belajar dah sem lepas. Okay, so sekarang ni kita tengok faktor yang pertama. Okay, faktor yang pertama ialah we want to compare, kita tengok soalan Okay, faktor yang pertama soalannya ialah kita nak compare antara butane dan pentane. Okay, antara butane dengan pentane. So sekarang ni step yang pertama ialah we must draw and label. Okay, so kita dah kata dia butane macam mana bentuk dia. Pentane macam mana bentuk dia. Tapi dia mesti kena ada bila awak nak analyse soalan. Okay. Yang kedua, tengok determine factor. Factor ini tengok perbezaan antara dua ni. Okay, butane ada 4 karbon dan dia 60 gram per mole molecular weight dia. Pentane 5 carbon and molecular weight dia 72 gram. Okay. So, antara butane dengan pentane, kalau saya kata orang 60 gram dengan 72 gram. 60 kilo dengan 72 kilo.
Mana satu yang awak nampak tak? Mana satu yang awak nampak lagi besar? 72 madam. 72. Okay. So, sekarang ni kalaulah kita tengok butane. Okay, sekejap lah. Okay, structure butane. Structure butane. Okay, ini butane dan satu lagi mesti butane juga. Okay, antara dua butane ini kita ada intermolecular force. So ini butane dan ini ialah intermolecular force. Itu structure butane. For pentane, pentane structure dia lebih besar. So ni pentane. Okay, so structure-nya lebih besar. So dia ada ikatan antara molekul juga. So ini. So ini kita panggil pentane. So this one is intermolecular force. Okay, mana satu dekat yang awak nampak dia punya intermolecular forces dia lebih besar. Lagi banyak siapa? Pentane. Okay. Pensin lah madam. Kan? So, pentane has larger molecular weight and larger surface contact area. So, step ketiga ialah nak write explanation. Explanation mesti ada 3 item ni. Yang pertama, ayat pertama ialah mesti state factor. Factor dia apa tadi? Factor dia ialah pentane has larger molecular weight and larger surface contact area. So yang ni lagi besar. And then yang kedua, item yang kedua ialah relate dia punya factor yang kita dah tulis kat atas tadi dengan dia punya strength of intermolecular force. Okay, so the larger molecular weight, the stronger van der Waals forces between its molecule. Yang ini kena specific stronger van der Waals forces. And then step yang ketiga, item yang ketiga, state which one has larger boiling point. Therefore, pentane has larger boiling point than butane. Okay, dapat untuk molecular weight. Okay. Saya teruskan. Faktor yang kedua ialah branching. So antara siapa? Okay, so antara 2-methylbutane. So 2-methylbutane dan pentane. So lukis. Bila lukis barulah awak nampak berapa bilangan karbon. So 2-methylbutane ada 5 karbon, pentane ada 5 karbon juga. Okay, molecular weight dia sama. Okay, apa yang berbeza ialah 2-butane ada 1 branch dan pentane is a straight chain ataupun unbranched. Okay, so surface area siapa yang lebih rendah? Surface area yang lebih kecil ialah 2-methylbutane. So step pertama ialah determine dia punya factor. So pentane and 2-butylbutane have same molecular weight. So yang ini bukan different. Kalau bukan different, bukan factor. Okay. Factor dia mana? Pentane is unbranched while 2-methylbutane has a branch. Therefore, pentane has bigger surface contact area than 2-methylbutane. So, the bigger surface contact area, the stronger the van der Waals forces. Therefore, last kali, state siapa yang lebih tinggi? Pentane has larger boiling point than 2-methylbutane. Okay. So, dia jadinya macam ni lah.
Okay, nampak tak? Lama. Nampak tak muka saya? Okay. Dia branching ni macam ni. Okay. Alright, so Nampak. bayangkan tapak tangan kita ni berat dia sama. Okay. So, berat dia sama macam pentin dengan 2-methylbutane tadi. Okay. So bayangkan sekarang ni saya tengah cerita pentin. So ni pentin and then berat yang sama tapi 2-methylbutane dia bercabang. So bila bercabang macam ni. Okay. Bila bercabang dia dah tak dia punya parent tu dah pendek sikit. So dia jadi macam ni. Okay. So beza antara pentin dengan 2-methylbutane. Okay. Pentin dengan another pentin. So tengok dia punya surface contact area. So ni surface contact area dia. Okay. Surface contact area. Dengan 2-methylbutane tadi macam ni. So surface contact area. Mana satu yang lebih besar surface contact area? Pentin ataupun 2-methylbutane? Penting. So bila surface contact area lebih besar, intermolecular forces ni macam gam. Lagi banyak ataupun lagi besar tempat yang awak letak gam, lagi kuat. Okay, so bila lagi kuat, lagi susahlah kita nak break ikatan antara molekul ni. So bila break, susah nak break, pentin ni akan jadi higher boiling point sebab energy needed is stronger. Okay, boleh? Okay, ada soalan tak untuk ni? Boleh. Okay, so kalau tak ada soalan, saya bagi satu lagi kerja rumah. Kerja rumahnya ialah buka buku tutorial, buat soalan ini. Soalan 1, soalan 2. Okay, maksudnya ada kerja rumah ada berapa? Ada 3. Yang pertama yang incorrect names tadi. Yang tu kena hantar. Okay, and then yang ini esok kita bincang. Okay. So kalau ada soalan terus WhatsApp. Saya kadang-kadang memang tak perasan sebab awak message tu dalam tablet. So yang tu kalau saya perasan saya akan terus jawab. Okay. So kalau ada soalan terus tanya dekat WhatsApp. Okay, boleh? Okay, ada soalan tak untuk physical properties boiling point? Esok kita masuk solubility. Okay, tak ada. Tak ada lagi. Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita jumpa esok. So jangan lupa buat kerja rumah dan hantar homework. Okay, tak hantar saya tak check. Okay, so itu sahaja. So jaga SOP. So take care. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Assalamualaikum. Welcome. Assalamualaikum.